Kita nak beralih kepada segmen seterusnya, iaitu dilema belia. Fokus belajar atau nak jadi influencer? Ya, kita nak terus saja perkenalkan tetamu sebab nanti masa tak cukup kita bawakan hari ini, iaitu Cik Faiz Azmi selaku perunding kewangan ataupun slash pekerjaan sambil anda adalah juru cakap di TikTok. Cik Faiz, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Oh, okey. Baju dia sama je, maintain je colour biru. Satu baju je? Satu je. Ada empat, yang sama. Okey, topik kita hari ini, dilema belia, fokus belajar atau jadi influencer. Okey, definisi influencer dulu pada pandangan Cik Faiz ini. Okey, so sekarang ni kalau you boleh influence satu orang pun dah boleh dikatakan influencer lah. Tapi influencer yang amat kecil. Asalnya kalau suami itu dia influencekan isteri dia ataupun terbaliklah, isteri influencekan suami dia. Biasa, kita akan berubah PL kita sedikit based on orang keliling kita. Tapi ada influence yang amat besar, ya. Dia boleh bawa dia punya fahaman dia tu kepada semua orang dan semua orang akan ikut. Walaupun fahaman tu betul ke salah ke, dia akan ikut juga. Itu influencer dia. Maknanya dia boleh menidakkan logic thinking of dia punya audience tu, dia punya penonton tu based on dia punya fahaman. Dekat situ kita dah boleh kata dia tu adalah seorang influencer. Tetapi one level up, ya, adalah key opinion leader. Key opinion leader ni adalah orang yang dia bukan sahaja ada influence, tapi dia ada backing dari segi dia punya fakta, daripada dari segi qualification, pengalaman. Dia betul-betul, sebab influencer dia terlalu wide. Yeah. Kalau kita bagi contoh, muka cantik. Cantik saja, itu sahaja kita punya bakat. Bakat kita dilahirkan dengan genetik amat baik. Cara percakapan kita biasa-biasa sajalah. Dengar pun boring, tapi sebab kita comel ataupun kita handsome. Itu pun bisa influencer juga. So definisi influencer ni adalah terlalu besar. Kecuali kalau kita qualifykan dia dari segi dia boleh pengaruh orang. Orang nak tengok je. Dia post video, dia post gambar, semua nak tengok. Apa yang dia tengok, kita pun tak tahu apa benda dia tengok. Bila dah dapat tu, apa yang dapat? Dapat keseronokan. Macam tengok movie yang best. Tapi apa yang dapat? Maybe tak apa-apa. Itu kita maksudnya influencer. Dekat situ kita nak ubahkan sedikitlah kalau boleh. Okey. Kalau kita lihat perubahan zaman ni lah. Kalau zaman kita dulu kan, cikgu tanya, dah besar nanti nak jadi apa? Nak jadi bomber, nak jadi askar, nak jadi polis. Tapi kalau generasi sekarang ni, kita tanya nak jadi apa? Nak jadi influencer. Ada yang sampai menyatakan tak nak sama belajar lah. Nak jadi influencer je. Lagi senang. Kenapa? Apa faktor yang menyumbang ke arah itu? Faktor nombor satu adalah senang. Senang, semua ada handphone, semua ada social media. Kita start daripada zaman saya lah, ya. Friendster. Sekarang tak ada lah. Okey. Tapi daripada Friendster tu bergerak kepada Orkut, kepada Facebook. So memudahkan semua orang untuk just ambil kamera phone. Dulu pakai webcam. Gambar kamera phone memang terlalu buruk. Kena pakai somewhat professional equipment jugalah. Lepas tu dah boleh pakai camcorder, lepas tu boleh pakai webcam. Sekarang ni semua phone dekat Malaysia ni, you beli apa-apa je dah boleh jadi kamera untuk influencer. So jadinya mudah untuk masuk TV ni membuatkan adalah membuatkan TV orang di rumah lah, di komputer, membuatkan ramai orang nak buat. And it's not a bad thing. Sebab, contoh saya lah. Saya mula-mula tak berniat pun. Tak ada niat untuk jadi influencer. Buat YouTube untuk menjual produk sendiri. Tak apalah. Sebab kita waktu COVID tu nak explain 10 kali penat lah dekat 10 orang pakai Zoom. Rekod jelas, senang. Terus jadi YouTube Financial Faiz. Alhamdulillah. Tetapi bila benda tu mudah, semua orang pun boleh buat dan tak ada halangan, dia mengeluarkan bakat-bakat yang terpendam tau. Sebab zaman-zaman biasalah, konvensional, nak masuk TV, cara dia agak lain lah. Kita kena pergi uji bakat. Kalau terlepas uji bakat ataupun jauh sangat uji bakat, kita tak buat, dan kita buat kerja biasa. So jadi influencer, jadi key opinion leader, tak salah. Ini adalah satu pekerjaan yang baru, ya, yang menjadi competition sebenarnya kepada media-media biasa. Tak ada masalah. So pengiklan-pengiklan pun dah start mengiklankan dengan influencer. Dekat situ dia nampak duitnya. Tak ada masalah. Tetapi message yang ada tu kena yang betul. Kalau tak betul, dia jadi influencer besar. Kita nak ke arah key opinion leader. Contoh. Kalau kita cakap pasal zaman dulu kita nak jadi juruterbang ataupun engineer. Tak salah si engineer tu menjadi apa dipanggil, influencer dalam bentuk engineering. Ada. Bukan tak ada. Dia punya TikTok tu cakap pasal engineering saja. Benda yang kita kalau tak buka surat khabar, tak buka buku, kita tak akan tahu langsung. Tetapi bila kita tengok dia cakap dengan seronoknya, dengan tangan dia lompat sini kan, dengan nada yang seronok, dia jadi influencer tapi dalam bidang engineering. Jadi dia adalah key opinion leader. Tak ada masalah macam itu. Kita pun boleh menawar. Boleh. Kerja sambilan Influencer pengacara dekat TikTok. Tapi itulah
daripada tadi diubah kan, Cik Faizul kongsi tak salah. Maksudnya di sebaliknya tu ada mesej lain yang cuba disampaikan. Influencer ni tidak dinafikanlah ada banyak sebenarnya kekangan cabaran yang kita perlu lalui. Jadi bagaimana sebenarnya untuk kita menjaga boundaries kita itu supaya kita tidak terjerumus ke arah toxicity, membuatkan kita toksik ataupun menjadi individu yang memberikan pengaruh yang negatif kepada pengikut-pengikut. Okey, Syu, Menawar. Influencer ni macam saya cakap tadi, bila dia cuma fokus pada dia punya physical appearance saja ataupun dia punya percakapan saja, tanpa sebarang basis, tak ada basis saja, tak ada isi, apa akan berlaku adalah orang bosan dengan dia. Bila orang bosan dengan dia, muka sama, ataupun kalau kita kata cantik kan, dia dah tak cantik lepas beberapa tahun. Ada yang lebih muda lagi. Sebab dekat situlah kita boleh nampak, ini betul lah kes-kes betul di mana influencer yang dia cakap pasal benda sama saja, itu saja. Dia jenis kalau main game, dia menjerit-jerit, itu saja. Selepas 5 tahun orang bosan dengan dia akan take himself, bawa diri dia kepada satu level yang lebih ekstrim. Maknanya kalau dulu dia jerit, gelak-gelak macam tu waktu main game kan. Lepas tu dia buat bukan buat skandal, tapi dia buat benda-benda macam benda yang luar dugaan. Kenapa kau pergi buat drama ni? Drama-drama negatif. Dekat situ kita boleh nampak dia toxicity. Sebab dia dah tak diisi. Okey, contohlah kalau kita cakap pasal engineering, engineering tak akan habis. Kalau kita cakap pasal KOL tadi, dia influencer, tapi sebab dia cakap dalam bentuk engineering ataupun dalam accountant kan, tapi kita berbalik kepada engineering, dia akan cakap, tahu tak pasal MRT line yang terbaru ni? Baru siap. Tahu tak berapa bilion dia kena buat? Kenapa benda ni bagus? Kenapa benda ni tak bagus? Dari mata saya sebagai engineer. Ataupun dia cakap pasal bangunan baru tengah buat, tak semestinya kat Malaysia, maybe overseas. So dia punya isi tu tak akan habis. Tapi kalau dia setakat influencer biasa, tapi dia isi dah habis, orang dah bosan, dia tengok dia punya viewership tu boleh turun, dia dah panik. Dekat situ dia akan buat drama-drama yang negatif, dia mengundang negativity sebab dia nak tarik pandangan orang lain. In a way dia macam seorang artis yang dia macam artis yang sentiasa kena kekal relevan. Kalau dia tak relevan, then orang tak cakap pasal dia punya job pun dah berkurangan, pengiklan pun dah kurang. So kita tak nak macam tu. Kita nak, bila kita influence tu, kita nak bagi isi kepada rakyat, kepada manusia. Tu ilmu yang bermanfaat daripada pakar TikTok kita ni. Okey, kita nak bantu golongan belia dekat luar sana lah, yang berada dalam situasi dilema sekarang ini. Yalah, mak ayah so sambung belajar ni, tapi dia tak nak sebab nak jadi influencer juga. Tapi sebenarnya bagaimana sebenarnya untuk kita mengubah stigma tersebut ataupun kita mengubah pemahaman sebenarnya dalam masa kita belajar ataupun melanjutkan pengajian ni, kita dalam masa yang sama boleh juga sebenarnya jadi influencer. Betul. Mula-mula kena faham ya, dalam satu influencer yang kita nampak online, famous ada ni, seronok dia cakap, ada 10,000 yang cuba jadi macam dia pada waktu yang sama, tapi tak dapat jadi. Tapi yang lebih kurang sama kehebatannya, muka pun handsome tak handsome, cantik tak cantik, sama macam yang kita nampak ni. Yang itu kita tak nampak. So yang kita nampak itulah kita nak jadi. Masalahnya dalam hidup ni kita kena ada backup plan. Ini sama je saja dengan zaman-zaman dulu di mana ada orang dia tak nak belajar langsung, dia terus nak buat bisnes. Sebab apa? Sebab ada businessman, ada founder ke apa ke yang berjaya, alhamdulillah bagus untuk dia. Tapi dalam satu yang kita nampak berjaya, ada 10,000 yang tak berjaya. So jadinya kita kena berasional dalam bidang ni. Kita kena tahu, kena ada backup plan. So maknanya kita kena ada satu pembelajaran education level yang sesuai, just in case influencer ni tak jadi. Ada ramai orang macam I umurnya dah agak lanjut lah, 30-an. Barulah start jadi influencer dan AKOL dan dapat masuk SPM. Wow, alhamdulillah. Jadinya saya ada backup plan. Saya ada, kalau tak jadi influencer, tak apalah, buatlah kerja hakiki. Tak ada masalah. So kita nak jadi macam itu sebab ini bukan macam main bola. Main bola, yes, kena buat awal. Umur 16 tahun dah kena jadi state player. Kalau umur 20 tahun, 23 tahun baru nak start main bola, dah terlambat sebab badan kita ada limit dia. Maybe kita masih sihat lagi umur 30 boleh main bola, tapi tak sehebat atlet-atlet. Tapi influencer tidak. Lagi banyak isi kita ada ya, kita dalam ilmu accounting, dalam engineering, dalam business ya, kita dah buat. Lepas tu nak buat apa? Jom kita share apa yang kita tahu. Kat situ kita boleh jadi KOL yang level dia lebih tinggi daripada influencer. Kalau influencer setakat apa yang kita ada sekarang ni, umur 18 tahun. Apa yang orang nak dengar pasal umur 18 tahun? Ada, tapi tak sebanyak orang lain lah. So jadinya
pengalaman dia tak ada. Apa dia boleh buat? Dia boleh menjerit, dia boleh buat skandal atau drama. Kita tak ada macam itu. Kita tak ada. Sebab otherwise kita akan jadi 2-3 tahun. Ramai kita dengar influencer yang 5 tahun lalu, sekarang ni dah tak dengar apa-apa. Saya pun tahu rahsia tak nak jadi influencer selama-lamanya. Financial Faiz ni dia akan jadi Financial Faizah. Financial Faizatul. Financial Faizal. Maknanya akan ada pengacara-pengacara lain yang selain daripada Faiz. Sebab apa? Nanti orang bosan juga tengok baju biru ini. Boleh lah. Jadi kita kan ada plan yang sepanjang-panjang ini. Itu jadi businessman punya thinking lah. Itu kita kena ada buat. Tapi kalau kita melekatkan muka, nama, badan, kita PPL ni, kita percara dekat kita punya nama, sampai bila? 3 tahun dah bosan. Tengok TV 7 season 7 season, bosan lah 7 season. Benda pimai-pimai sama je. Sama je tak lari. Orang akan cari TV lain pula, cerita lain pula. Kita tak nak di start dekat situ. Kita kena detachkan. Itu IP strategi lah. Okey, betul. Yelah, influencer ni boleh dikatakan sebagai pekerjaan lah kan. Cumanya, yelah, bila kita cakap pekerjaan ni, maksudnya di sebalik pekerjaan tu kita akan dapat income, ada pendapatan. Betul. Itu yang golongan belia nampak dekat luar sana. Betul. Tapi di sebaliknya ia tidak kekal. Tak kekal. Jadi macam mana kita nak berikan penjelasan kepada mereka di luar sana untuk ada backup plan tu? Okey, kalau kita kerja bank kerja bank sebagai penjual. Jual credit card ke, jual insurans ke. Kita tak akan kerja. Saya tak nampak penjual yang kerja kat bank tu umur 40-an 50 tak pernah nampak. Yang nampak budak-budak muda. 25, 23 baru habis belajar ke ataupun dia lompat daripada industri lain ke, dia nak jumpa orang ke. Dia kerja 10 tahun sebab dia rancak lagi, dia masih kuat lagi. Tapi selepas 10 tahun dia ada 2 option. Salah satunya adalah dia jadi manager. Tak 10 tahun lah, kadang 5 tahun, kadang bosan lah selling 3 tahun 5 tahun, dia terus nak jadi manager. Dia akan jaga orang yang sales. Sebab dia pernah menjual, dia boleh jaga orang yang menjual. Lepas lagi 5 tahun dia akan jadi branch manager, dia akan jadi masuk corporate. Okey, itu dia punya career progression. Sama juga dengan kalau dia tak nak stay dalam bank, dia boleh buat benda lain. Dia boleh jadi insurance agent lah pula. Dia dah ada pengalaman menjual, tapi sekarang dia jadi manager kat insurance. Tapi maknanya dua-dua ni dia dah kurang menjual, dia lebih melatih. Sama juga dengan influencer. Dia tak boleh stay dekat situ selama-lamanya. Tak boleh ada expectation untuk stay kat situ lama-lama. Dia kena ada backup ataupun succession plan. Macam saya dah cakap tadi lah. Tapi untuk mereka yang tak nak buat macam itu, duit yang dia dapat sekarang ni, tahu apa yang dia dapat sekarang ni tak akan kekal selama-lamanya. Laburkan duit tu, buat bisnes lain. Sebab tu kita nampak ada influencer, dia buat kedai makanan lah, dia keluar produk dia lah. Tapi produk pun, okey, ini bisnes stock kena tengok juga produk tu tak boleh bergantung semata-mata ke atas nama dia. Sebab bila nama dia dah turun, orang dah tak nak beli dia punya makanan ke apa ke, dah tak dapat market. So dia kenalah buat satu maybe kedai makanan tak ada kena-mengena dengan nama dia, ataupun kalau ada pun sekejap, setakat awal-awal saja. Selepas dia dah boleh berdiri atas kaki sendiri, orang dah makanan sedap. Memang saya pergi sebab nama si Ali Abu ni, tapi lepas dah makan memang sedap, saya akan datang setiap kali. Yang waktu tu Ali Abu punya influencer ni dia turun naik ke tak apa, sebab dia punya bisnes lain tu dah fully established. So sekarang ni memang duit yang influencer dapat memang banyak. Kita daripada luar industri, saya daripada luar industri tengok banyak ya. Kejut macam mana? Kita tengok rekod orang lah kan. Macam mana dengan bercakap dia dapat sejumlah wang yang macam ni kan? Pengikut dia. Tapi pengikut dia itulah dia punya capital. Kalau pengikut dia tak nak ikut dia, dah tak nak dengar cakap dia, ataupun dia buat skandal yang terlalu teruk ke, orang dah unsubscribe, ataupun kalau subscribe pun tak tengok. Ada orang subscriber banyak tapi tengok viewership dia apa hal sikit sangat je, tapi subscriber lebih banyak because of orang dah bosan dengan dia. So dekat situ nama influencer dia tu dah turun, tapi kalau dia ada plan-plan lain, bisnes lain, then dia akan selamat. So jadinya influencer ni sekejap saja. Jangan berniat untuk jadi influencer panjang sangat. So sebab itulah ibu bapa marah. Ibu bapa yang bijak dia tahu. Kalau kita ada degree dalam accountancy ataupun engineering, selama-lamanya kita punya degree tu legitimate lah. Boleh pakai, relevan maybe kita cuti 2 tahun tapi kita tetap ada benda tu. Kita ada kepakaran yang dah ditulis atas kertas, tak ada orang boleh ambil. Tapi influencer bila-bila boleh hilang salah langkah. Okey, tadi Cik Faiz cakap jadi influencer ni tak lama lah, mungkin 2-3 tahun, mungkin ada yang bernasib baik mungkin 10 tahun kan. Jadi perancangan kewangan tu penting sebenarnya. Yalah sekarang ni mungkin mereka menerima pendapatan yang agak lumayan. Jadi bagaimana tips-tips untuk mereka ini mengatur kewangan mereka? Yalah mereka tak ada perlindungan dari aspek sosial seperti Perkeso dan juga KWSP. Jadi saranan tips-tips pengurusan kewangan ni.
Untuk yang mula-mula dulu dah bekerja lah, dia jadi influencer selepas. Ini yang paling baiklah sebab dia dah tahu kesusahannya menjadi orang biasa. Dulu gaji contohlah fresh graduate sekarang ni 2,000, 2,500 dah kira banyak lah. Ada yang dapat 5,000, betul, itu outlier lah. So dia dapat banyak. Dengan 5,000 tu pun susah sebab duduk di Malaysia ni dengan keretanya, dengan berapa itu mahal ni. Okey, kalau dia ada mindset begitu, dia tahu dia sekurang-kurangnya hidup, kalau dah kahwin dia kena double lah, kena 10. Kalau ada anak kena tambah lagi satu, dah 15. So sekurang-kurangnya dia kena 15. So kalau sekarang ni dia sebagai seorang influencer, dia boleh dapat 10, 20 ribu sebulan dan dia tahu benda itu takkan kekal. Tapi dia masih single. 5,000 kan dia perlukan, dia dapat 15,000, ambil 10,000 ni simpan ataupun laburkan dia. Ataupun ada orang influencer dia tak pernah pegang duit banyak. Wah, dapat 15,000. Dia dapat job RM60,000. Dia boleh kata, RM60,000 sebulan lah kan. Dia belanja macam dia dapat RM60,000 tu setiap bulan. Dekat situ dia punya mistake. Itu untuk yang bekerja sendiri pun masih boleh buat silap. Yang pernah bekerja dah boleh buat silap. Yang tak pernah bekerja ni, dia bangga, saya umur 18 tahun saya dah dapat 10-20 ribu berbanding kawan-kawan saya. So dia bangga. Kat situ kebanggaan tu akan makan diri. Kita kena always rendah diri. Jangan cerita pasal duit-duit kita. Okey? Kalau nak cerita dengan ahli keluarga sebab nak seronok ahli keluarga. Tahu tak, abang dapat ni. Oh ya ke? Bagus. Alhamdulillah. Cerita kat situ saja. Jangan duk cerita kat orang. Jangan duk belanja lebih-lebihan. Sebab bila kita dah belanja lebih-lebihan, kita cerita kat orang. Contohlah kita kata, saya pakai phone yang mahal. Harga RM5,000. Bila 2 tahun, ada phone yang brand yang sama, nak keluar, kita kena beli. Tak beli. Nanti orang kata, kenapa you pakai phone ni versi 12? Sekarang dah keluar versi 15. Apa ni 3 tahun? Kata influencer yang berjaya. Dah kita kena beli. Kita dah terikut-ikut. Kita nak influence orang. Orang pula influence kita. Audience kita influence kita. Dia control diri kita. Kat situ kita akan termakan diri bila kita duk bercerita ke orang. So apa-apa yang kita dapat ni, dalam semua bidang lah, tak semestinya dalam influencer sajalah. Sebagai insurance agent ke, sebagai hartanah ke, kita jangan tunjuk ke orang supaya orang tak boleh kontrol kita. Kat situ. Elakkan penyakit ain lah orang kata. Betul. Kan. Media sosial ni banyak sebenarnya kebaikannya, tapi kalau kita tak kawal, banyak keburukan. Dah lah dia influencer, dia lagilah banyak penyakit ainnya yang orang boleh sakit hati. So kalau kita jadi KOL, kita tak perlu cerita pasal hati kita. Kita cerita pasal, tahu tak, hari ini kerajaan telah keluar GST ke, dah buat pasal tax tu. Kita boleh cerita pasal benda tu. Engineering, kita cakap pasal excited lah, cakap pasal, tahu tak ada kereta elektrik punya infrastruktur yang baru sekarang ni. Kita excited pasal benda tu. Kita pakai kereta mahal ke, kereta murah ke, nobody should know pun, doesn't matter. Sebab kita bukan influencer dari bidang itu. Betul. Especially lokasi lah sekarang ni kan, pun bahaya juga kadang kita terlalu mendedahkan lokasi kita di mana kita berada pada saat itu. Betul. Ini akan mengundang perkara lain pula. Kalau tadi scam ke dan sebagainya, kena bahaya. Tu mungkin topik lain lah kalau kita nak cerita. Boleh jemput lagi. Sebab saya punya studio yang baru, Telesno Studio. So mengambil orang datang untuk masuk ke studio untuk bercakap pasal bidang-bidang dia. Saya nak lahirkan diorang ni, tapi kena cakap pasal benda betul. Kalau anda engineer, cakap pasal hidup sebagai engineer ke, susah ke, senang ke. Ramai orang nak jadi engineer dulu kan. Sekarang ni dah jadi engineer, happy ke tak? Projek apa yang seronok? Tak perlu cerita projek sekarang lah, tapi apakah yang you rasa pasal itu akan jemput diorang. Tapi diorang akan tahu lokasi office lah. Tapi nak buat macam mana? Itu penting. Okey. Banyak sebenarnya yang kita belajar pada hari ini bersama dengan ialah the one and only Mr. Financial Faiz. Okey, sebenarnya hari ini berkenaan dengan fokus belajar ataupun jadi influencer, sebenarnya terpulang kepada masing-masing. Apa pun kita perlu membuat keputusan yang terbaik dengan mendapat nasihat daripada orang-orang yang sekeliling kita. Bincang bersama dengan ahli keluarga lah. Kalau ada mak ayah tak setuju ke apa, kita berkomunikasi dengan mereka. Mereka juga berkomunikasi dengan kita. InsyaAllah semuanya akan berjalan lancar dan tidak ada pertelingkahan lah antara anda dan juga mak ayah sekiranya nak jadi influencer. Sekali lagi terima kasih Faiz Azmi semasa hari ini di studio untuk bercakap berkaitan topik kita, dilema belia, fokus belia ataupun fokus untuk bekerja ataupun menjadi influencer.